Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Waalaikumsalam. Abang Hadenan Halim, Anwar Rizal, Muhammad Taufik, Jun Iken, Muhammad Khairuddin, Pak Tamwi, Azmizam Ahmad, Said Bob, Zuraidi Omar. Okey, tuan. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Teruskan perkongsian, tuan-tuan. Syuk Sani, Azmi Samad, Amar Shah. Waalaikumsalam. Ahmad Rahman, Muhammad Zuki Osman, Wan Razwan. Okay, Wan Razwan. Siapa lagi? Basirun Santing. Ni kan dulu Basirun Santiak. Waalaikumsalam. Hari ni tajuk apa? Keabsahan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri harus diuji. Muhammad Fazil Abdullah, Abdul Wahab Sanusi, Azrai Roy, Zul Azmi, Sabtu Ismail Atan, Azhar Muhammad, Muhammad Tarmizi, Muhammad Faun, Syam Dek Narong daripada Padang Serai, Muhammad Nur Ismail, Azmi Samad, Yusuf Pak Ngah, Tok Mekong, Yusri Zulkifli. Esok saya akan berada di Batu Pahat, Tok Mekong. Alam Maya. Ya, waalaikumsalam ya. Alam Maya, lawan, jangan tak lawan. Segak malam ni. Aduh, mana ada segak? Abdul Wahab Said, Rosli Ismail. Ya, tuan-tuan. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Muhammad Nizamuddin. Waalaikumsalam. Okey, tuan-tuan. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Jadi, tuan-tuan, apabila jatuhnya Dewan Undangan Negeri Johor tanpa sebab hanya kerana untuk menyelamatkan Zahid Hamidi, maka kita dengar pelbagai pihak yang mengatakan bahawa mereka telah pun hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri di dalam mesyuarat-mesyuarat yang telah dipimpin oleh parti-parti yang diwakili oleh mereka lah. Jadi di sini, tuan-tuan, ini yang saya nak cakap, bahawa keabsahan Perdana Menteri ini harus diuji. Kerana kita sedia maklum kedudukan perkara 43.4 di dalam perlembagaan itu menyebut bahawa sekiranya Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka beliau haruslah meletakkan jawatan atau parlimen dibubarkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi dia ada dua keadaan saja, sama ada dia letak jawatan ataupun dia bubarkan parlimen. Dan yang disebut di situ adalah kepercayaan ataupun the confidence of orang kata apa, parliamentary members, ataupun kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dia tidak menyebut bahawa sokongan parti dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, ya nanti saya datang sekejap. Kalau kita lihat daripada sudut presiden case, yang paling dekat adalah berkaitan dengan kes Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Walaupun UMNO menyokong secara backbencher kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan apabila ada 15 orang sahaja yang menarik sokongan, maka Tan Sri terpaksa meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri secara terhormatnya. Maka kerajaan hari ini cuma majoriti 114 kerusi sahaja. Maka 4 kerusi sahaja boleh menyebabkan Perdana Menteri telah pun jatuh. Kalau kita tengok daripada sudut perundangan perlembagaan, tuan-tuan, kita boleh tengok berkaitan dengan motion of confidence ini ada wujud dalam beberapa kes di dalam negara kita lah. Antaranya adalah berkaitan dengan kes Stephen Kalongningskan vs Tun Haji Abang Openg pada tahun 1966 di dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak. Apabila
ahli barisan orang kata kerajaan Negeri Sarawak telah pun menyerahkan surat yang mengatakan bahawa mereka tidak sokong kepada Stephen Kaloningkan. Dan pada waktu itu dirujuk adalah kes Adik Biro vs dengan Akintola tahun 1963 di Nigeria, yang mana motion of confidence ini haruslah berlaku di mana keadaannya berlakunya undi tidak percaya ataupun the vote of confidence di dalam Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Rakyat. Namun pada tahun 2009 apabila Zamri Abdul Kadir, kes Zamri lawan dengan kes Zamri Perak lah dipanggil sebagai krisis perlembagaan Perak pada waktu itu pada tahun 2009, yang mana ahli Dewan Undangan Negeri dibenarkan untuk menarik sokongan di luar daripada Dewan Rakyat dan tanpa berlakunya sebarang usul undi tidak percaya ataupun undi percaya ke atas Menteri Besar. Maka pada ketika itu mahkamah telah membenarkan penarikan sokongan di luar daripada Dewan Rakyat. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kes UMNO menarik sokongan ke atas Tan Sri, mereka tarik di luar daripada Dewan Rakyat walaupun mereka menyokong bajet dan sebagainya. So Datuk Seri Ismail Sabri dia tidak boleh menggunakan alasan bahawa dia mendapat sokongan bajet dan sebagainya. Jadi dia haruslah membuktikan keabsahan. Sebab apa? Sekarang ni dengan krisis di peringkat nasional, kalau kita tengok apabila Datuk Seri Ismail Sabri mendapat sahaja majoriti 114 kerusi, maka pada waktu itu beliau telah membuat mutual MOU, Mutual of Understanding, MOU bersama dengan Pakatan Harapan. Hari ini dengan jelas kita melihat bahawa salah satu daripada komponen Pakatan Harapan iaitu Parti Amanah telah pun menarik sokongan terhadap Perdana Menteri di dalam siaran berita yang telah pun diviralkanlah sekarang ni. Jadi yang menyokong kepada Perdana Menteri hari ini adalah PKR dan juga DAP. Maka di Parti Perikatan Nasional ni belum ada sebarang kenyataan berita. Namun kita dengar ura-ura yang mengatakan bahawa ada 2-3 ahli parlimen yang tidak selesa dengan keadaan yang berlaku di Johor, yang mana mereka ini merasakan bahawa mereka sudah lagi tidak percaya kepada kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Maka apabila berlakunya keadaan sedemikian, dia tidak kira tuan-tuan ura ataupun apa, apabila berlakunya keadaan yang mana boleh dipertikaikan keabsahan Perdana Menteri, maka Perdana Menteri mengikut kepada perlembagaan haruslah menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong untuk menilai sama ada beliau mempunyai majoriti ataupun tidak mempunyai majoriti, ataupun beliau kena panggil satu sidang khas Dewan Rakyat untuk membawa usul kepercayaan terhadap beliau dan untuk menguji sama ada beliau disokong oleh majoriti ahli parlimen ataupun tidak. Ini adalah jelas tuan-tuan mengikut kepada kes-kes yang saya telah cerita kepada tuan-tuan tadi. Maka dengan itu jadi Perdana Menteri dia tidak boleh mentadbir negara tanpa sokongan majoriti. Sebab kalau kita tengok dalam perkara 4, saya tak ada perlembagaan kat tangan saya sekarang ni tuan-tuan. Jadi kalau ayat tu tersalah tu tuan-tuan tolong perbetulkanlah. Tapi saya masih ingat sikit-sikit lah, taklah ingat semua. Untuk melantik Perdana Menteri adalah kuasa Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di bawah punca kuasa 42A. Perkara 40 Fasal 2A, yang mana yang di Pertuan Agong boleh melantik seorang Perdana Menteri. Jadi itu adalah punca kuasanya, dan punca kuasanya adalah termaktub di bawah perkara 43 Fasal 43 perkara 43 Fasal 2A, yang mana seorang Perdana Menteri haruslah dilantik daripada kalangan ahli Dewan Rakyat yang mempunyai yang di Pertuan Agong haruslah melantik seorang Perdana Menteri yang pada hematnya mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dan 43 Fasal 2B menyebut bahawa selepas itu barulah dilantiknya jemaah menteri.
Maka apabila Perdana Menteri hari ini boleh dipertikai daripada sudut kedudukan majoritinya, maka kerajaan hari ini membuat keputusan sebagaimana yang pihak UMNO pernah cakap dululah. Makanya kerajaan hari ini, apa sahaja keputusan yang dibuat oleh kerajaan hari ini boleh dipertikai di masa hadapan. Kerana Perdana Menteri boleh orang kata apa, boleh dipertikai daripada sudut keabsahan dia. Maka di sini perkara yang paling utama yang harus dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri hari ini adalah beliau kena menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ataupun beliau kena memanggil sidang Dewan Rakyat untuk membawa satu usul yang dipanggil sebagai the motion of confidence, iaitu the vote of confidence, untuk membuktikan bahawa beliau mendapat sokongan majoriti. Ini yang perlu beliau buatlah, sebab beliau mempunyai majoriti yang sangat tipis, iaitu 114 majoriti sahaja. Jadi sekiranya beliau tidak mempunyai majoriti, maka beliau kena meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri serta merta daripada tarikh yang mana telah pun terbukti bahawa beliau tidak lagi mempunyai majoriti, ataupun atas perkenan, atas nasihat beliau kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan Tuanku memperkenan untuk membubarkan Parlimen, maka pilihan raya umum yang ke-15 haruslah diadakan dalam tempoh masa yang sekarang ni saya tak tahulah sebab dia sangkut dengan PKP ya. Kalau ikutkan dia dalam tempoh masa orang kata 60 hari ataupun 30 hari selepas Parlimen dibubarkan. Jadi inilah yang harus dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri sekarang ni. Kerana apa? Beliau haruslah menghormati perlembagaan yang telah ada kat dalam negara kita, kerana perlembagaan ini adalah teras utama, ataupun kita boleh panggil, bukan kita boleh panggil ya, di dalam perkara 4 fasal pertama perlembagaan menyebut bahawa perlembagaan ini adalah undang-undang yang tertinggi dalam persekutuan, ataupun the supreme law dekat dalam federation ni, persekutuan ni lah. Maka dia adalah undang-undang yang tertinggi, maka Perdana Menteri haruslah menghormati undang-undang yang tertinggi. Hari ini semua orang mempertikaikan daripada sudut keabsahan Perdana Menteri itu, maka dia kena buat benda itu terlebih dahulu. Dia kena buktikan. Kalau tidak jadi masalah tuan-tuan kepada negara kita. Macam yang mereka kata di Johor lah, susah. Rakyat tengah susah sekarang ni nak buat keputusan tak boleh, sebab Perdana Menteri dia tak ada sokongan majoriti. Bila Perdana Menteri tak ada sokongan, dia akan jadi dia tak mau bawa sidang Parlimen, dia akan pendekkan masa sidang Parlimen, dia takut untuk berhadapan dengan orang kata undi-undi di Parlimen dan sebagainya. Maka dia akan bagi kesan yang buruk kepada rakyat. Dia akan bagi kesan yang buruk kepada rakyat. Ini adalah masalah utama. Ni dia kena selesaikan benda ni. Kalau dia tak selesaikan benda ni, rakyat akan terseksa. Rakyat akan terseksa. Dia tak boleh nak buat apa-apa keputusan. Sebab apa-apa keputusan yang dibawa oleh Perdana Menteri yang melibatkan legislatif, dia haruslah dibentangkan di dalam Parlimen, sebagai contohnya berkaitan dengan kewangan dan sebagainya. Dan dia haruslah diluluskan oleh sokongan 2/3 daripada majoriti ahli Parlimen. Kalau dia tak ada sokongan, dia tak boleh nak bawa apa-apa sahaja berkaitan dengan undi. So yang jadi masalahnya rakyat. Mana tahu nak buat penambahan bajet untuk 2022 ke? Lepas tu dia tak boleh nak bawa usul yang berkaitan dengan undi ini. Dia takut terbukti bahawa dia hilang majoriti. Maka yang akan terkesannya rakyat lah. Jadi saya rasa sepatutnya perkara ini tidak sepatutnya berlaku, maka perlulah diujinya keabsahan Perdana Menteri ini. Sebab dia tak banyak tuan-tuan, 5 orang pun dah cukup. Dan harus diingati juga, di dalam perlembagaan tidak menyebut parti, macam Datuk Seri Najib Razak dengan Datuk Seri Zahid Hamidi cakap dulu. Dia kata dalam perlembagaan dia tak sebut perkataan backbencher, dia tak sebut perkataan parti politik dan sebagainya. Di dalam perlembagaan dia sebut kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, ahli-ahli Parlimen yang menyokong pada Perdana Menteri. Maknanya walaupun Kerajaan Perikatan Nasional di peringkat persekutuan memberi sokongan kepada Perdana Menteri, kalau ada ahli Parlimen 4 orang saja,
Yang tak sokong Perdana Menteri, automatik dia akan hilang. Walaupun sebab yang tadbir negara bukan parti, tetapi ahli parlimen. Ini jelas dalam perlembagaan. Jangan duk kata kita mendapat kepercayaan daripada Parti Perikatan Nasional dan parti-parti komponen lain yang menyokong saya. Dia tak boleh macam tu. And dia kena buktikan bahawa 114 tu masih ada angka tu. Kalau tak ada angka tu, dia kena letak jawatan lah. Dan juga pilihan raya umum kena dilakukan dengan secepat yang mungkin. Edilan dia bukan pasal tekan butang tak tekan butang, sebab dalam perlembagaan tak ada tekan butang. Dia kedudukan tu. Keabsahan tu dia perkara 43 fasal 4 perlembagaan. Dia masalah lah kalau orang yang tak belajar berkenaan dengan struktur pentadbiran negara dan juga proses dan juga perlembagaan ni kan. Dia tak tahulah, dia duk kira nak tekan butang dia ya. No, this is bukan nak tekan butang tak tekan butang. Ni kalau kata ahli parlimen UMNO sendiri pun tak sokong, sebab ada juga ahli parlimen UMNO yang dia nak kepada pilihan raya umum. Sebab apa? Law ni Adil Zahid lepas buat pilihan raya negeri Johor, dia nak buat pilihan raya negeri Perak. Lepas buat pilihan raya negeri Perak, dia nak buat pilihan raya negeri Kedah pula. So dia nak pergi, dia nak ambil kepada peringkat negeri ni, dia nak ambil satu-satu. So ada ahli parlimen yang tak setuju dengan perkara ni. Lepas Johor tak silap saya Kedah. Lepas Johor Kedah, lepas Kedah baru baru Perak. Jadi saya dengar ada ahli parlimen UMNO yang tak setuju, yang mana mereka ni bukan di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri, yang mereka nak kepada PRU dan sebagainya. Jadi ada orang kata apa? MP UMNO yang mereka nak pergi terus kepada PRU. Kita bukan tak semestinya di Perikatan Nasional saja yang tarik sokongan. Macam dulu masa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang tarik sokongan bukan Perikatan Nasional, UMNO. Jadi dia apa pun dia kena buktikan dululah. Tak kira lah siapa yang tarik sokongan. Sekarang ni kenyataan yang ada amanah lah. Amanah sebab dia MOU dengan Perdana Menteri. Sebelum ni dia kata dia telah membatalkan MOU tersebut. Selagi ada pengkhianat yang gila kuasa, Malaysia takkan selamat. Yang merana adalah rakyat. Betul ya? Jadi lebih baiklah buat kepada pilihan raya umum, tuan-tuan. Itu adalah lebih baiklah daripada kita ni. UMNO akan bubar satu persatu. Dia akan bubar satu persatu. Maklumat yang kita dapat lepas ni, dia nak bubar Kedah lah. Dia nak bubar Kedah. Jadi duit banyak guna. Pulau Pinang paling terbaik politik stabil. Kalau nak berpolitik, ikutlah kami di Pulau Pinang. Ya, sokong DAP ya. Mereka bagi kat DAP 2 penggal. Ustaz Sufian dia sayang kepada Lim Guang Eng. Jadi mereka memang tak ada masalah apa sebab DAP. Jadi mereka nak negeri-negeri lain juga bagi kepada DAP. Kami tak mahu DAP, orang Pulau Pinang nak ambil. Jadi lepas ni kita dengar dia nak buat di Kedah. Dia nak ambil di Kedah. Jadi lepas Kedah tu dia nak pergi ke Perak pula. Dia nak buat satu-satu. Rugi tuan-tuan. Pilihan raya negeri Johor pun kalau tak silap saya, bajet dikeluarkan 100 juta. Saya baca dalam Ratu Naga punya blog lah. Dikatakan bahawa bajet pilihan raya untuk Johor saja 100 million. Lebih baik buat pilihan raya umum tu tak banyak lagi ya, nak tambah kan. Around 600 to 700 million saja I think. Saya rasa lah, sebab kalau saya tengok berdasarkan laporan akhbar, costing pilihan raya untuk pilihan raya umum yang ke-13 adalah 616 million. 660 juta lebih kurang tu, tak silap saya baca dalam Sinar. Jadi ni satu negeri je 100 juta, then after that mana Kedah pula 100 juta, Perak pula 100 juta, and then nak buat pilihan raya umum pula. So rugi dekat-dekat 1 bilion lebih semata-mata nak bagi Zahid Hamidi lepas daripada kes mahkamah ya. Jadi esok kalau kata keputusan Zahid nak kena bela diri, jadi bila sampai tarikh perbicaraan, pum, jatuh pula kerajaan negeri Kedah. Mereka cuba duk pancing-pancing lah di Kedah tu. Nak suruh ni Azmizam Ahmad yang Syah Kabudi penentu arah tunjuk Wak Zahid. Tunggu Ratu Naga Puan Ham Cahaya ke?
Saya baca kat situ kan. Kedah ni dia mungkin sukar sikit lah nak buat, tapi Perak ni nampak relevan lah. Kedah ni sebab MB dia ni ganas sikit. Orang Kedah ni MB dia ni lain macam sikit. Dia tak boleh nak beli-beli kan. Jadi Kedah ni mungkin susah sikit. Ura-ura tu mungkin kita boleh kata palsu lah. Sebab Kedah ni kalau Zahid buat macam tu, saya ingat MB sound direct kan. Hang siapa nak kacau negeri Kedah? Negeri Kedah ni negeri berdaulat. Tapi di Perak mungkin mereka boleh buat perangai tak senonoh macam tu lah. Atas Romaino, The Return of Penyamun boleh saya ke Afiq lepas ni Kedah? Kedah tu saya tak nampak lah, tapi Perak tu mungkin berlaku lah. Kedah ni susah sikit lah. MB Kedah ni dia lain macam sikit kan. Sekejap lagi awak Zahid kena sound macam tu jangan duk kacau urusan negeri Kedah kan. Kedah negeri berdaulat kan. Jadi Kedah ni susah lah sikit saya ingat. Tapi Perak tu mungkin senang lah sebab menteri besar mereka kan. Mereka duk kira nak buat apa nama ni, orang kata apa, pilihan raya negeri ni nak test water je kan. Panggillah MP Bersatu tarik diri. Dia kena bukti keabsahan dia berapa nak kena panggil tarik diri dan sebagainya. Dia Perdana Menteri, Perlembagaan kata macam tu, dia kena buktikan lah. Kedah insya-Allah selamat Kedah insya-Allah lah selamat Kenapa hang kata depa bubar untuk selamatkan Zahid? Kenapa saya kata macam tu Kenyataan pertama Menteri Besar Johor, dia kata apa keperluan untuk saya membubarkan Dun Johor? Beri justifikasi untuk saya membubarkan Dun Johor. Sebab Johor ni tidak ada masalah apa. Apa nama ni, belanjawan lulus ni MB MB UMNO cakap ni. You can refer dekat dia punya kenyataan yang pertama. Apabila wartawan tanya kata ada ura-ura nak suruh bubar, dia terus cakap, dia kata tidak ada justifikasi untuk dia nak bubar. Dia kata tidak ada sebab, dan Johor ni lain sikit. Dia kata saya bukan boleh suka-suka pergi jumpa dengan Sultan untuk bubar. Ini kenyataan MB yang pertama. Selepas 2 minggu benda tu berlarutan dan sebagainya, apa nama ni, UMNO Johor bersidang, bukan bersidang, bermesyuarat. UMNO Johor bermesyuarat. Tiba-tiba MB bawa keluar kenyataan. Dia kata keputusan untuk membubarkan Dun ini mungkin diambil dalam tempoh masa 2 minggu lagi. Dia cakap ni kenyataan yang kedua. Dia kata mungkin dalam tempoh masa 2 minggu lagi dia akan pergi menghadap apa nama Sultan, dan juga apa nama Sultan yang akan menentukanlah sama ada diperkenan ataupun tidak diperkenan berkaitan dengan pembubaran Dun. Bagi dia tidak ada masalah apa di peringkat pentadbiran negeri. Esok tu kenyataan yang ketiga selepas mesyuarat bersama dengan Zahid Hamidi, dia mengatakan bahawa apa nama ni, saya akan menghadap Sultan pada petang esok. Petang esok tu maknanya hari ni petang esok akan menghadap kerana saya melihat bahawa apa nama Johor perlukan apa nama ni pemerintahan yang stabil demi ekonomi dan sebagainya, macam-macam benda lah yang dia sebut kenyataan dia yang ketiga tu. Dan pukul 6.30 dia telah pun menghadap Sultan dan dia mengumumkan bahawa dia telah pun membubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi tuan-tuan boleh lihat sendiri. Sebelum ini tidak ada apa-apa, tapi apabila diumumkan bahawa keputusan kes mahkamah Zahid Hamidi akan keluar, maka secara tiba-tiba terus nak bubarkan Dun Dewan Undangan Negeri Johor. Jadi kita melihat daripada sudut rantaian kenyataan tersebut lah. Saya ni kerja saya duk baca berita, jadi susahlah orang nak tipu saya. Kalau orang UMNO main habaq kat saya, apa bukti saya kata saya hari-hari baca berita jadi susah nak tipu saya lah Okey tuan, saya rasa menjawab soalan tu tadi siapa yang tanya tu apa kaitan dengan Zahid tu jadi saya jawab soalan tu Okey tuan, soalan lain jadi orang Johor kalau bagi undi kat UMNO, saya tak tahu lah kan, bagi undi kepada Zahid Hamidi saya tak tahu lah kan.
Okey tuan, sebelum kita pergi topik yang kedua, alhamdulillah ini ramai orang pula tengok bila dekat dengan musim pilihan raya ni. Ya, view ku tinggi malam ni dekat dengan musim pilihan raya ni, makin ramai lah mereka nak share, nak dengar informasi. Dia yang paling penting sekali adalah informasi dan juga knowledge lah tuan. Terima kasih kerana terus membuat perkongsian. Abang Anwar Rizal pun tolong buat perkongsian sama. Okey, soalan yang kedua tuan-tuan berkaitan dengan apa nama ni, sokongan ke atas Datuk Seri Ismail Sabri juga ni. Cik Manai Ibrahim, hang pandai no analisis saya nak kata, saya tak tahulah, saya tengok kepada sikap semasa dia membuat sidang akbar tu lah. Sebab yang pertama tu dia tanya justifikasi. Yalah, apa justifikasi nak bubar-dun, tak ada kena-mengena apa. Kan? Okey, Wak Jahid tidur tak lena malam ni Fik, tak tahu nak kata lah dia tidur lena ke tak, tapi saya rasa dia tidur lena. Apa nama ni, yang seterusnya adalah berkaitan dengan sokongan ke atas Datuk Seri Ismail Sabri. Kan, parti-parti yang menyokong ni dia kena buat satu benda yang clear, yang jelas, supaya orang yang duduk dengan parti dia ni nampak jelas. Jadi lah duk habaq kata kita sokong kepada Ismail Sabri, tapi kita juga harus berjaga-jaga. Kita tidak boleh sangat menyerang, dan juga kita juga tidak boleh sangat untuk mengkritik, kerana kita sebahagian daripada kerajaan keluarga Malaysia, dan kita menyokong kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Tetapi kita juga harus berjaga-jaga dengan Datuk Seri Ismail Sabri ini, kerana kita tidak tahu daripada sudut kesetiaan beliau dengan Parti Perikatan Nasional. Jadi kita dengar pun jadi penin lah tuan-tuan. Saya ulang balik saya ulang balik kita tidak boleh sangat mengkritik, dan kita juga tidak boleh sangat menyerang kepada Datuk Seri Ismail Sabri ini, kerana kita menyokong beliau, dan kita juga sebahagian daripada kerajaan kerajaan keluarga Malaysia. Tapi dalam masa yang sama kita juga harus berjaga-jaga, kerana kita tidak dapat mengukur kesetiaan Datuk Ismail Sabri ini. Jadi dia pendirian tu tak ada, dia jadi 50-50. Jadi 50-50 sokong, tapi dalam masa yang sama kena berjaga-jaga. Macam mana tu? Kita sokong, tapi dalam masa yang sama kita juga perlu berjaga-jaga. Apa benda ni? Tak jelas. Saya pun tak, jadi macam tak berapa nak faham juga sebenarnya. Jadi kena jelas lah. Contohnya kalau kata okey, kita sokong ni sebab kita nak Zahid Hamidi ataupun kluster mahkamah ini dijatuhi hukuman penjara. Dan itu adalah perjuangan kita lah untuk rasuah dan juga salah guna kuasa. Dan sekiranya UMNO menang sebagai parti dominan, dan Datuk Seri Ismail Sabri dijadikan sebagai poster boy, yang mana mereka bersetuju untuk meletakkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, maka kita menyokong. Macam tu baru jelas. Macam tu baru jelas. Ataupun kita nak kata, kita tidak akan menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebab kita akan meletakkan poster boy kita ini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kita akan berjuang secara bersendirian, dan akan memastikan parti kita jadi dominan dan Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Dia senang jelas lah kat situ. Jadi saya pun tak pasal-pasal kena juga kadang-kadang. Saya jadi pening juga. Suruh ni kena berjaga-jaga. Dulu panggil Ismail Sabri, bos marah, kata jangan panggil Ismail Sabri, kena panggil Datuk Seri. Sebab kita ni menyokong. Jadi sebenarnya kalau bos saya tengok live malam ni, dia pun sama-sama pening juga dengan saya. Tapi tak apalah, saya dah tamat dah kan. Jadi hak mana? Dia kena jelas hak mana. Okey, kalau kata kita dulu kita menang dalam PRU disebabkan gelombang rakyat ke apa kata harapan, sokongan pada waktu itu yang menyebabkan kita menang, Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Dan kita sekarang ni bersekutu dengan UMNO dan juga Perikatan Nasional dan juga parti-parti di Sabah dan Sarawak. Maka di sini kita meletakkan keputusan, kalau kita dapat menang majoriti, maka kita jadi Perdana Menteri. Kalau UMNO dapat menang majoriti, maka kita sokong Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Baru jelas benda tu. Ini
Kan kita jangan mengkritik dan juga jangan, kerana kita sebahagian daripada keluarga Malaysia, dan dalam masa yang sama kita juga harus berjaga-jaga kerana kita tidak tahu kesetiaan Datuk Seri Ismail Sabri terhadap kita. Jadi bagi clear benda ni, tambah-tambah pula bila nak pergi pilihan raya umum ni, maka benda ni kena clear. Kita nak tolong Datuk Seri Ismail Sabri ni jadi Presiden UMNO ke macam mana kalau nak? Jadi kena bagi satu penjelasan yang cukup jelas. Datuk Seri Ismail Sabri PM yang kuasa tergantung, nak buat apa pun susah, kuasa terhad. Bubar je PIU 15, government tak kuasa rakyat yang susah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Azman Nizam Ahmad. Jadi soalan tuan-tuan, saya rasa rakan-rakan kita pun tertanya-tanya juga soalan ni. Ataupun UMNO dengan bersatu nak sokong Tan Sri Hadiawang jadi Perdana Menteri. Senang tu lah, pening tengok puak ni bergaduh. Bagi PAS jadi Perdana Menteri pula Sekmu nak, sek ni nak. Ginilah senang mudah. Sekmu jangan, sekmu jadi timbalan timbalan Perdana Menteri, timbalan Menteri, timbalan Perdana, orang panggil apa? Timbalan Perdana Menteri 1, timbalan Perdana Menteri 2. Ni, Tok Guru jadi Perdana Menteri. Melawak jadi itu jadi satu konflik juga lah. Dia kena jelas ni. Hala tuju ni dia kena jelas. Kalau hala tuju tak jelas, tapi bagi saya nampak UMNO ni, dia kekuatan Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Anwar Musa ni, saya rasa Tan Sri Anwar Musa memang dia mungkin kuat lah di belah-belah tempat dia, sebab dia ni tak pernah khianat kepada UMNO. Daripada zaman kuli tubuh semangat 46, saya dengar cerita dia masa dia kempen dulu. Dia kata pejabat dia kena baling taik, kena bakar macam-macam. Orang ambil borang UMNO letak taik baling dalam pejabat pun semua, tapi dia tak pernah meninggalkan UMNO. Jadi mungkin daripada segi dia punya loyal tu, dia adalah kekuatan di sana. Tapi daripada sudut orang kata sokongan seluruh Malaysia ni, saya tak nampak lah, sebab dia tak ada pernah pegang jawatan kementerian yang popular sebelum ni. Jadi Datuk Seri Ismail Sabri pun sama juga. Jadi baru sekarang ni dia jadi Perdana Menteri. Jadi kita tak tahulah mereka ni dua orang tokoh ni adakah sokongan untuk ni. Kalau kata Najib pergi bertanding dengan Zahid Hamidi mungkinlah, tapi kalau Najib nak jadi Presiden UMNO, mereka ni adakah Hakka Umbi ni akan sokong mereka. Jadi kita ni sebenarnya tak boleh nak pergi masuk campur sangat hal parti mereka ni. Jadi kita perlu juga satu vision yang jelas. Dekat mana sebenarnya kita punya perjuangan ni, hala tuju kita, goal kita ni nak pergi tang mana. Jadi kalau tanya saya, pendapat saya cukup mudah lah. Kita dah set vision daripada awal Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Kita kata kita nak Abah. Tapi tiba-tiba mereka pergi tukar jadi Keluarga Malaysia. Habis semua pakai duk share Keluarga Malaysia, ayuh kita, Keluarga Malaysia. Dulu Abah Prihatin Negara lah, baru duk main pula lah gambar. Baru teringat balik, kerajaan kita Perikatan Nasional Abah Prihatin lah, bawa naik gambar balik. Alhamdulillah lah, sedang kan. Jadi kita nak yang mana? Macam saya duk sebut dalam live saya sebelum-sebelum ni lah, sekutu yang ada niat yang sama ni susah juga, sebab dia pun ada niat nak jadi Perdana Menteri, kita pun ada niat nak jadi Perdana Menteri. So kita kena buat lah keputusan yang betul. Tang mana hala tuju kita. Jadi saya rasa PAS pun dia jadi pening macam tu lah. Tapi saya, kalau tuan-tuan tanya saya bagi tahu dekat rakan-rakan saya semua jangan attack PAS. Bila Tuan Haji Tuan Man kata nak runding di Johor, saya rasa mungkin keputusan PAS ambil tu bukan PAS nak tinggalkan Perikatan Nasional. Jadi mungkin orang kata dia nak kurangkan pertembungan di antara orang Melayu. Kalau PAS duduk dengan Perikatan Nasional, memanglah kita kena bahagi. Kalau kita tengok macam tu, kita kena membahagi kerusi dengan dia. Kita nampak daripada sudut tu je. Tapi UMNO akan bertanding semua kerusi. Jadi kita bertembung dengan dia. So kita nak kurangkan sikit, bagi dia bagi kat PAS. Sekurang-kurangnya PAS boleh menang. Dia dapat sokongan. Kita pun ada tempat yang kita boleh menang, sebab kita ada yang tempat kita tak bertembung
apa nama ni, orang kata apa, tak bertembung secara agresif dengan mereka, mungkin PAS boleh runding dan sebagainya. Jadi saya bila Tuan Haji Tuan Man keluar kenyataan macam tu, saya sokong sangatlah. Jadi dia tak payahlah nak kacau kursi belah sini. Dan kita pun kursi yang PAS bertanding di bawah tiket Muafakat Nasional, kita jangan kacau. Dia yang paling utama sekarang ni adalah kita boleh dapat, jangan bagi mereka ni dapat kursi banyak, kita boleh dapat tumpang kursi juga yang lebih kurang sama juga dengan kursi mereka ni. Jadi itu lebih baiklah kalau kita buat macam orang kata apa ni, apa nama ni, orang kata apa sebelum ni, maka dia akan jadi rugi dekat situ kita lah rugi, UMNO untung TSMYD apa tu, Tan Sri apa ni, TSMYD siapa dia? Oh, TS ni Tan Sri Muhyiddin Yassin terlebih layak jadi Perdana Menteri. Betul lah tu, saya pun sokong. PAS dah yakin dengan satu. Dia bukan, dia pertimbangan yang baik lah, saya sokong lah. Kalau PAS buat macam tu, saya amat sokong. Sebab kita nak elokkan santai-santai dari SP line terbaik. Ayuh Bersatu Johor. Ya betul ya. Ayuh tu macam mana tu? Jadi siapa nak berbisi ni, bolehlah berbisi dengan saya. Saya buka untuk berbisi. Kawasan Mazli Malik siapa kontrol? Wallahualam. Siapa ni? Hang pun percaya juga kat Ratu Naga. Saya kata grup Ratu Naga, bukan saya kata Ratu Naga Post. Mereka ni pun satu pening juga. Saya rasa kadang-kadang macam saya lah, group friend of Muhammad Syafiq Halim. Yang lu ada kat sini, jangan lupa add masuk dalam grup saya pula. Saya sebut dah ni, group friend of Muhammad Syafiq Halim tu. Tak semestinya saya post dalam tu semua. Ramai orang ahli-ahli sahabat kita yang friend dengan saya dalam grup tu, dia orang posting kat dalam tu. Dulu saya duk orang kata apa, duk mengawal jugalah konten tu tapi bila tengok mereka rasa macam tak selesa, saya ingat nak jadikan grup pure politik jadi mereka duduk posting apa, perniagaan apa semua tu. Saya takut lah orang kata apa, sebab melibatkan nama saya, kot ada scammer ke apa, saya decline lah posting. Mereka kata baik tak payah buat grup, kalau nak pi decline kita apa, saya open. Jadi tak semestinya saya je post dekat dalam grup tu, orang lain pun post dekat dalam tu. Saya kata saya baca dalam grup Ratu Naga, bukan saya kata Ratu Naga tulis. Ni yang jadi masalah ni. Dengan UMNO, kalau dia berkuasa mesti kena tendang. UMNO umpama anjing yang tersepit. Dah kalau dia nak pergi macam saya cakap tadi lah, saya setujulah. Dia pergi runding, bukan dia tinggalkan Perikatan Nasional. Dia pergi runding, dia nak kurangkan sikit kursi UMNO tu. Jadi dia boleh lah dapat menang bila orang UMNO sokong dia. Sekurang-kurangnya dia boleh jadi wakil dalam kerajaan. Jadi dia ada kebaikan di situ, pro and con dia. Azmizam Ahmad, fokus fit, jangan duk layan sangat langau tai tengah duk fokus lah ni. Jadi dua topik tu lah yang saya nak sebut. Jadi kita kena ada hala tuju yang jelas berkenaan dengan perkara tu tuan. Han pun tak tahu kan Fit, Han turun Batu Pahat N150 besok tapi saya turun tu, saya pergi ziarah rakan saya. Dia sakit. UMNO ni dia punya buah pulai kena kat dia. Dia terkapit pakai tauk parit habis. Hati-hati. Dia macam ni tuan-tuan. Depa ni masih, dia mempertahankan daripada sudut pandangan saya lah. UMNO ni dia jadi kuat disebabkan kesilapan Pakatan Harapan apabila mereka menyentuh berkenaan dengan kedudukan kaum dan juga agama. Penolakan ke atas UMNO pada PRU 14 ni, apabila rakyat dia nampak bahawa
UMNO ini, walaupun mereka ni sebut tentang Parti Keramat Melayu and Parti Islam dan sebagainya, tapi mereka ini terpalit dengan skandal-skandal rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi kesilapan Pakatan Harapan ni adalah kerana DAP dan juga PKR ni terlampau obses sangat. Tak sampai berapa bulan terlampau obses sangat nak kacau kedudukan orang Melayu, nak kacau kedudukan Islam. Jadi bila mereka terlampau obses tu yang Tun marah tu, bila mereka pergi sign ICERT, ICC Stated Rome, dia jual habis harta tabung haji hak milik orang Melayu, dia jadi resis. Maka UMNO dapat balik kekuatan tu. Jadi UMNO hari ni dia bertahan berkisarkan ideologi bangsa dan juga agama. Maka di sini kita kenalah terangkan kepada orang-orang berkaitan dengan benda ni, macam sentimen PRU 14 balik lah. Jadi sentimen PRU ke-14 ni kita pecahkan ideologi UMNO. Kita bagi tahu kepada masyarakat, bila UMNO berhujah, dia kata UMNO ni dia punya bahan kempen pilihan raya dia, saya dapat baca dah tuan-tuan. Dia bahan kempen pilihan raya dia sama saja. Ini adalah Parti Keramat Orang Melayu, UMNO lah yang selama ini menjaga orang Melayu, UMNO lah yang menjaga kedudukan Islam. Tuan-tuan tengok masa zaman 22 bulan Pakatan Harapan menjadi kerajaan, mereka sign ICERT, mereka sign ICC Stated Rome, orang Melayu dekat Pulau Pinang kena halau keluar, tabung haji kena. Jadi kita ni sekarang ni bersatu, dia kena keluar daripada kepala dia ni, dia kena centerkan sikit, dia kena bagi tahu bahawa aku ni sekarang dah bukan sebahagian daripada Pakatan Harapan. Jadi bahan kempen yang elok saya rasa untuk pecahkan ideologi UMNO ni, yang pertama dia kena terang lah. Dan kita sendiri pun tidak bersetuju dengan apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Kita pergi ke dalam pilihan raya dengan mereka kerana mereka fokus pada waktu itu kepada isu untuk menangani rasuah dan juga salah guna kuasa. Tapi bila mereka jadi kerajaan, mereka lantik Latifah Koya. Itulah yang menyebabkan kita tarik diri. Jadi kita kena cerita kat masyarakat, bersatu tarik diri. Kita tarik diri dan kemudiannya kita buat agreement dengan UMNO supaya UMNO sokong kita. Tetapi kita tak mau terima kluster-kluster mahkamah, sebab perjuangan kita tu adalah salah guna kuasa dan juga rasuah. Kemudiannya kita kena terangkanlah apa yang Tan Sri buat. Kita kena cerita kepada mereka, walaupun kepada rakyat, walaupun mereka ini duk sembang tentang Melayu, mereka duk sembang tentang Islam. Tuan-tuan boleh tengok, saya bukan tipu tuan-tuan. Bila Dun Johor bubar saja, Zahid Hamidi buat keluar kenyataan apa? Saya duk cerita benda ni dekat ramai, dekat pemimpin kita dan sebagainya, tapi mereka seolah-olah tak nampak benda ni. Saya nampak sentimen UMNO ni dia nak pergi isu Melayu Islam je. Jadi bila bubar je, Zahid terus keluar kenyataan rakyat kena sokong UMNO disebabkan Melayu Islam. Jadi kita kena pecahkan pemikiran masyarakat ni yang mengatakan bahawa Melayu Islam ni kalau hanya sekadar di mulut, tetapi mereka sendiri yang merobek-robek dan mengambil hak orang Melayu, maka apa tujuan mereka duk sebut Melayu Islam ni? Kita kena ceritalah. Zahid Hamidi sebut tentang Melayu Islam, nak dapatkan sokongan Melayu Islam. Tapi nak tanya, kes Yayasan Akal Budi ni libat Cina, India ke libat orang Melayu Islam? Harta siapa yang dia ambil? Hak siapa yang dia ambil? Dia ambil hak orang Melayu, dia ambil hak orang Islam. Jadi kita janganlah jadi jargon sangat. Kita janganlah jadi nak pergi cerita tentang teknikal. Orang kampung ni tak faham benda ni semua. Kalau kita jadi kerajaan, kita akan memacu ekonomi yang mapan kepada era revolusi industri. Orang kampung dengar macam tu. Revolusi industri, IR 4.0, Internet of Things, big data, data science. Orang kampung kan nak faham tuan-tuan. Dia tak tahu kita duk cerita dia tentang revolusi industri apa ni, IR Industrial Revolution 4.0 apa semua ni, dia tak berapa nak faham sangat. Kita kena pakai ayat-ayat yang layman lah cara kempen UMNO ni. Dan orang kata boleh juga kalau kita nak pakai tu semua, kita pergi dalam kempen. Dia panggil bual bicara, debat. Tu kita kena bawa fact material lah, fakta material, fakta tu. Jadi hak tengok tu pun golongan-golongan profesional, golongan profesor dan sebagainya, sesuai lah.
kan, macam pentas debat Malaysia Gazette, pentas debat Sinar tu. Tapi kalau kita pergi masuk kedai kopi, kita duk pergi cerita tentang benda-benda teknikal ni, mereka tak faham. Orang-orang kampung ni tak faham. Jadi kita kena cerita kat dia dua benda je. Apa yang anda perlu tahu tentang diri kami dan juga calon yang bertanding bagi pihak parti kami, dan juga apa yang anda perlu tahu tentang parti lawan dan kenapa anda perlu tolak parti lawan. Cukuplah. Dua pembinaan bahan kempen tu pun saya rasa dah cukup dah. Yang pertama apa? Siapa? Apa yang anda perlu tahu tentang diri kami? Parti kami selama memerintah 18 bulan, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah bagi kepada anak muda 15,000 geran khas prihatin sebanyak 4,000 bantuan-bantuan yang telah dibuat oleh Tan Sri dan macam-macam benda lah. Dan siapakah yang akan bertanding bagi pihak parti kami. Di kawasan kita ni tuan-tuan, kita meletakkan calon yang baik untuk masyarakat setempat. Calon yang kita ada di sini berkelayakan master universiti, berpengalaman dalam bidang-bidang ini dan sebagainya, dapat memacu ke kawasan tempat tuan-tuan ni lebih baik, boleh membangunkan kawasan tuan-tuan dan sebagainya. Apa yang anda perlu tahu tentang parti lawan? Tuan-tuan tak perlu nak pilih mereka ini. Tuan-tuan tahu tak Presiden UMNO? Saya rasa cukup benda tu semua. Tak payah duk pergi bubuh nak buat jaringan 5G. Tak semua orang faham benda-benda tu semua. Nak cerita tentang 5G apa semua, tentang IoE, data science, IR 4.0. Saya rasa benda-benda yang mudah berkaitan dengan isu setempat dah cukup dah. Lagi satu, sekarang ni orang tengok kepada penampilan pemimpin, orang tengok daripada calon yang kita letak tu siapa dia. Okey tuan, siapa ni? Tok Wan Jambul. Kau lah yang merosakkan fikiran orang Melayu. Ya kan saya yang merosakkan fikiran orang Melayu? Bukan UMNO kan yang merosakkan pemikiran orang Melayu? Siapa nak bisi boleh bisi tuan. Berapa lama saya ambil baju kat Dobi je. Awal lagi. Baju kat Dobi. Okey tuan, soalan apa lagi? Soalan slow lah. Dah ramai koyak Afiq orang UMNO. Saya tak berani kata mereka koyak lah, sebab saya tak nampak kita punya kekuatan kita lagi. Saya takut jadi macam kat Melaka mereka tembak saya. Mereka tembak saya seorang kena. Mereka balun saya. Jadi saya tak mau overconfident sangat lah pasal Johor ni. Memanglah rakan-rakan duk kata, suruh kata mereka ni koyak lah apalah kan. Jadi kalau mereka balun orang yang tak buat apa-apa tu tak apa, tapi mereka balun kita kan. Kita duduk di hadapan. Lepas ni pun saya nak tengok juga. Kalau kata mereka tak bersungguh-sungguh, saya rasa macam saya nak sembunyi sikit lah buka kan. Sebab saya percaya kejayaan ni, dia ada dua benda yang akan dapat kejayaan ni. Pilih mana-mana pun, dalam segi perniagaan ke, daripada segi pendidikan ke, daripada sudut kehidupan, daripada sudut apa sahaja tuan-tuan dalam kehidupan ni, kejayaan dia cuma ada, dia akan datang dalam dua benda saja, dalam dua keadaan. Yang pertama adalah pengorbanan untuk mencapai kejayaan. Yang kedua adalah committed dengan kesungguhan untuk berjaya. Mana ada orang tiba-tiba dia pergi belajar, dia tak bersungguh-sungguh, dia tak berkorban, kelas dia tak mau main, dia tinggal kelas, lepas tu assignment dia tak buat, tiba-tiba dia dapat 4 flat. Ada? Tak ada tuan-tuan. Macam tu juga orang berniaga. Dia berniaga, dia tidak ada kesungguhan. Dia start buka hari Isnin buka, Selasa tutup, Rabu buka, Khamis tutup. Tak ada kesungguhan dalam pekerjaan yang dia buat. Lepas tu dia tak mau berkorban langsung. Dia tak mau berkorban masa. Dia buka kedai sejam dua, tengok orang tak ada.
Kan, malahan pun tutup terus. Kan, jadi dia boleh berjaya tak dalam perniagaan dia? Tak boleh. Kan, jadi dalam apa sahaja pun, saya dulu pernah orang kata apa, bukan pernah gagal lah, pernah down dalam pendidikan. Kan, jadi saya tahulah kan, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, saya duk fikir balik kan. Dan aku sebenarnya bila aku dah sampai ke peringkat sini, aku boleh berjaya sini, aku tengok balik kan, reverse balik. Kenapa dulu tak boleh buat? Kan, postmortem malas. Kan, kelas pun tuang. Kan, kelas pun tuang, macam mana nak berjaya? Jadi saya melihat kehidupan saya percaya bahawa kan, pengorbanan dengan kesungguhan tu adalah titik kepada kejayaan. Kan, tapi kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada kesungguhan, susahlah. Kan, saya duduk telefon juga rakan-rakan duk tanya, kan, macam mana ni Johor ni apa semua? Kami nak kena tunggu dululah, nak kena tengok atas bajet. Dia tak mau berkorban dah. Awal-awal dah sebut pasal tu dah. Jadi tak tahulah kan. Kesungguhan tu kan, kita telefon tanya macam mana? Tak tahu kat depa lah nak buat macam mana pun. Kesungguhan tak ada. Jadi saya tak rasalah. Jadi saya pun nak kena sembunyi sikit lah kan. Lagi orang buat UMNO tembak saya. Tapi kalau dalam seminggu depan tu tengok bersungguh-sungguh gila punya. Kita ni dalam parti macam apa nama ni, kita macam tengah perang, bukan perang sama kita lah. Ni duk terlintas dekat wall saya, sila ambil tindakan dekat ketua armada ni, kami seluruh armada dah tidak bersetuju dengan dia. Saya pun tengok, alamak, benda macam ni pun duk post kat dalam sosial media. Lepas tu ada pula lintas kat dalam wall saya, sudah tibanya masa untuk kita bertuankan kepada orang yang baru kerana kita tidak mendapat apa-apa lagi. Saya pun tengok, alamak, ni perjuangan macam mana ni kan. Jadi kenapa betul lah niat kita tu. Niat kita tu kenapa betul. Kita kena ada semangat juang yang tinggi, InsyaAllah kita akan berjaya. Tapi kalau duk lintas dekat wall saya benda hak pelik-pelik, saya pun nak jadi sembunyi kepala sikit lah kan. Esok kalau jadi apa-apa, orang tutup Cikgu Bat lah kan. Cikgu Bat lah ni, dia ni pengarah pilihan raya. Marah Cikgu Bat ni kan. Jadi kita sembunyi lah sikit kan. Dulu saya siap kata apa kan, kalau UMNO menang Melaka, lari bogel kan. Sekali tengok sendu lah. Jadi kita harap kali ni pengalaman pun dah ada. Kena putihkan semangat juang ni. UMNO ni semangat juang dia tinggi. Lepas dia jatuh, dalam masa 2-3 bulan ni ada termenung sebab dah lama tak jadi kerajaan kan. Lepas tu datang Mat Hassan, dia terus pergi Muafakat Nasional, panggil berhimpun, berjuta orang turun dengan semangatnya, menjerit-jerit dan sebagainya. Dia raw bukan menjerit, dia panggil apa? Laungan dan sebagainya. Jadi dia suntik semangat tu, jadi semangat mereka nak berjaya. Dan mereka sanggup berkorban, mereka tunjuk pengorbanan mereka, mereka jalan kaki daripada KL pergi Semenyih pada hari pilihan raya tu. Maka itulah yang menyebabkan mereka menang. Sebab kejayaan ni dua benda tu ya, kesungguhan, pengorbanan. Kalau tak bersungguh, tak berkorban, tanyalah siapa pun, tak mungkin akan seseorang tu berjaya. Kecuali dia, kejayaan dia, goal dia nak jadi gila dengan dia nak kalah. Jadi nak jadi gila dengan kalah ni tak perlu berkorban. Mandi pakai jenazah Tuan-tuan boleh pergi tengok sendirilah UMNO online. Dia ada apa? UMNO online, BN Coms, NR Channel, apa tu apa. Tuan tengoklah. Tuan tengok kan, parti siapa yang duk main media sosial untuk parti ni, tengok macam mana kaedah depa. Macam mana pendekatan depa. Tiru ni tak salah. Siapa kata tiru salah? Orang nak buat inovasi pun dia tiru juga. Macam dalam bidang computer science. Mana boleh dia nak hasilkan satu benda yang baru, dia kena tiru yang lama. Kalau dulu katalah projek traffic light, lampu traffic light pakai switch merah, hijau, kuning, ikut kepada timer. Lepas tu dia evolusi, dia buat juga lampu traffic light tapi pakai sensor. Kereta ada, lampu tu kalau kereta panjang, lampu tu jadi cepat. Kalau kereta kurang, lampu tu jadi lambat. Dia tiru juga betul, tapi dia
evolusi lah benda tu jadi baru. Jadi kita tengok, okay, mereka buat benda ni. Weh, aku tengok mereka buat benda ni ada kurang kat sini. Jadi kita ni banyak duk kutu. Apalah mereka buat ni, bukan ada apa pun, tak ada impact apa pun. Ramai duk kata tak ada impact, tak ada impact. Jadi apa nama ni, kita tengoklah apa yang mereka buat tu yang tak ada impact. Kemudiannya kita analisis dan kita inovasi satu benda yang baru. Oh, kita buat macam ni. Dia bubuh nama BN UMNO online, kita bubuh UMNO offline, apa nama PN offline. Jadi dia tetap jadi inovasi juga, satu benda yang baru. Tak salah, dalam dunia ni semua orang tiru. Mana ada orang tak tiru? Orang buat kereta pun tiru Malaysia. Tun Mahathir, Jepun buat keluar Mitsubishi, dia buat keluar Wira. Lepas tu orang tengok ni kereta Malaysia, tapi pergi Jepun tengok ni macam Lancer je dak. Ni hak depa punya Lancer lah, hak kita punya Wira, tapi tiru. Dan dia jadi negarawan juga. Orang kata, oh dia ni terbaik lah bawa keluar kereta rally, Satria, Wira apa semua ni. Tapi dia tiru. Jadi tiru ni tak salah, tapi kita tiru, lepas tu kita upgrade lah. Lepas tu yang keluar apa nama sekarang ni kita pakai, tengok apa nama Saga pun bentuk lain dah. Tak ada tiru-tiru dah. Jadi tiru kita inovasi sikit, tak salah. Tiru, tengok benda yang baik kita tiru lah. Lepas tu kita ubah sikit bagi jadi baik. PBBN sembang kuat. Nak tekan batal lah sangat. Abah sayang Johor. Kita tengok rakyat Johor sayang Abah apa benda ni. Tengok macam ni kan, mereka duk maki-maki. Kita jangan maki mereka. Mereka duk maki kita, cakap lembu lah apa. Kita buat tetap kat mereka. Masyarakat menilai, kita jawab lah kat dia. Kita tulis komen kat dia. Sebab apa rakyat sokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi ni. Tan Sri Muhyiddin Yassin seorang pemimpin. Kita nak pilih pemimpin ni kena ada dua. Yang pertama kita kena tengok daripada sudut agama dia. Yang kedua kita kena tengok daripada sudut kedudukan apa nama ni, kepimpinan dan juga harta dia. Nak pilih pemimpin lah. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin ni ada corak-corak sebagai seorang pemimpin. Dia boleh jadi imam, dia boleh baca doa kepada rakyat dia. Dia adalah seorang pemimpin yang baik, yang prihatin kepada masyarakat. Rajin turun. Ni boleh jawab dengan dia. Jadi mungkin cyber trooper UMNO, mereka masuk dalam live orang, UMNO cakap maki. Kita pun jangan duk pergi masuk dalam live dia, kita duk pergi maki, kita bagi fakta. Okey tuan-tuan, saya rasa tak ada siapa nak bisi untuk malam ni. Setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.